Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih karena bersama dengan Daniel Jani Channel. Dan cara kawan-kawan dulu asal nasihat ya. Ini sambung lagi lockdown, nampak gayanya sebulan. Oke. Dan hari ini saya ada sedikit pencerahan lah berkenaan dengan isu jasa nih, karena kawan-kawan banyak yang tanya saya tadi apa itu jasa. Saya pun carilah dalam media sosial, dalam Google pun ada, saya kata macam tu. Dia cakap, cubalah kau buat kontennya sekali supaya banyak lagi orang yang boleh mungkin nonton konten kau. Tak perlu nak cari, tinggal dia tengok aja konten kau, dia kata. Dia cakap saya pun bukan tak berapa tahu. Saya jujur, saya dulu daripada government. Tapi saya berhenti kerana seperti mana yang kita tahu, kerja government ni dah terlanjur masuk, ya masuk dululah. Lepas tu saya keluar lah, berbelas tahun juga lepas tu saya keluar. Dan ramai juga yang mengatakan kepada saya bahawa saya siapa untuk nak bercerita tentang Anwar Ibrahim. Mungkin nampak muka saya muda sebenarnya. Saya tidak juga tua, sedang sudah lebih kurang umur Rafizi lah, sedang ceritanya. Dan sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat, saya berada dalam kerajaan waktu itu. Saya memang ada dalam kerajaan, bekerja dengan sektor kerajaan di waktu itu. Waktu dia dipecat tu tahun 1997 tu, saya pun terkejut. Pergi ke kantin terus zaman tu newspaper yang menjadi mangsalah, Metro dengan Berita Harian waktu tu. Itu salah satunya contoh cyber trooper lah. Itulah salah satu contohnya kerja jasa. Dia dekat news, dekat TV, mungkin dekat media sosial zaman sekarang ni dan yang lain-lain. Okey. Dan saya terus masuk untuk jasa ni. Mungkin ramai yang tidak faham dan tidak tahu logonya seperti ini. Ni logonya jasa. Okay. Dan Jabatan Hal Ehwal Khas ni dia yang menjadi pertikaian sekarang ni. Jasa ni dia mendapat peruntukan yang banyak. Masalahnya 81 juta poin 100 lebih ribu. Letaklah 81 juta. Peruntukannya sangat banyak. Sedangkan kaki tangan dia pun tak sampai 60 setahunya saya. Lepas tu kerjanya itulah ada orang kata cyber trooper kerajaan. Jadi benda ni duit tu pembaziran. Seandainya duit 1 juta dibagi kepada 500 orang, dia dapat 2,000. Satu rakyat miskin ni, duit 1 juta kita bagi kepada 500, contohnya satu kampung ni ada 500 penduduk yang miskin. Kita bagi 1 juta ni dibagikan dengan 500 orang, dia orang akan dapat 2,000. So kalau kita fikir dekat situ 81 juta, saya rasa ramai orang-orang miskin di Malaysia ni dalam keadaan yang ada hari ini, mereka boleh menggunakan duit itu untuk menjana pendapatan untuk cover dia punya income yang sekarang ni dalam keadaan macam ni nak keluar bekerja ke, yang tak ada kerja, yang mana yang nak membayar hutang sedikit kepada bank ke, yang mana yang sewa rumah, boleh digunakan itu. Tetapi yang saya nak masukkan ini lagi, contohnya orang kampung yang susah-susah tu, 2,000 tu banyak. Mereka boleh gunakan untuk seperti boleh pakai 3-4 bulan. Karena mereka boleh tanam sayur dan mereka beli keperluan asas seperti beras saja, ataupun minyak, ataupun bawang, apa ini yang dibeli. Yang lain-lain sayur mereka boleh tanam ataupun mereka boleh cari seperti ikan. Tetapi kalau kita membazirkan duit seperti ini, 81 juta terang-terang seperti ini, sebenarnya ini satu pembaziran. Sebelum PH menang, di waktu UMNO memerintah, perkara ini masih berjalan, tapi peruntukan dia 30 juta lebih kurang. 30 juta saya. Dan selepas kemenangan PH tu, jasa ni terus lupus oleh PH. Dan bila ni PN ni memerintah hari ni dikeluarkan peruntukan 81 juta. Di waktu BN dulu, kerja jasa ni itulah dia propaganda kerajaan. Itulah dia orang kata cyber trooper. Dan kalau kita nak tengok, kalau jasa ini dibagi peruntukan 81 juta ni, orang yang kalau UMNO dulu kita tengok propaganda yang ada, biasanya mereka sebelum pilihan raya, orang-orang ini pergi ke kampung ataupun ni dia akan membuat satu propaganda lah seperti itu. Tetapi kenapa kekalahan dulu? Kerana mereka
kesilapannya seperti mana yang kita tahu, banyak kaki ampu. Jadi bila YB BN ni tadi masuk ke kampung, mereka dok ngikut buntut YB ni tadi, mereka lupa akan kerja apa yang sepatutnya mereka laksanakan, dan mereka yakin bahawa BN itu menang waktu itu. Jadi mereka mengampu, ujung-ujung kalah, dan waktu kalah itulah PHS tidak lagi mahu jasa ini ada. Tapi bila PN memerintah, rupa-rupanya bermakna PN ni sama lah macam UMNO juga, macam BN juga. Kalau macam ni lah perangai, makin teruk. Sebab dia boleh bagi peruntukan 81 juta. Sangat banyak. Ini peruntukan ni kalau bagi dekat rakyat, contohnya Sabah sekarang dalam keadaan kritikal, ramai tu anak orang susah yang boleh selesaikan masalahnya dengan duit ni. Bayangkanlah, 1 juta boleh bagi 500 kepada 500 orang, dapat 2.000. Sedangkan yang kita tengok, Ustaz Abid Liu pun pergi hantar bantuan ke Sabah. Duit 81 juta dibagikan kepada jasa yang tidak berjasa pada saya. Apa faedahnya? Ini untuk nak buatkan supaya government ini kuat. Mereka nak cyber trooper dia kuat untuk membantu government. Jadi mereka peruntukkan duit yang begitu banyak ke sini, sedangkan frontliner kita pun dapat 30 juta. Lepas tu dia punya on off untuk dapat duit tu cuma 500. Kenapa tidak bagi? Itu saya kata, frontliner kita cuma berapa orang? Kalau bagi 2.000 dekat frontliner pun bagus. Kalau macam ni panggil menteri-menteri tu pergi duduk dekat frontliner, gaji besar, cuma je suruh dia duduk dekat frontliner tu. Yang duduk dekat sini ni nanti menteri-menteri ni juga. Seperti UMNO dulu orang-orang UMNO yang duduk dalam ni. Jadi manfaat dia bukannya untuk rakyat, manfaatnya untuk parti. Ini jasa ni untuk parti ni, bukan untuk rakyat. Tidak ada faedah sama sekali. Itu kalau pandangan saya. Mungkin pandangan kawan-kawan di luar sana bercanggah dengan saya, tak apalah. Tetapi ini sepengetahuan saya. Betul-betul perhabiskan duit nih. Peruntukan ini lebih baik 81 juta nih beli bot-bot polis marine tu, supaya boleh mereka meronda kawasan ni kita punya ni, perairan kita ni lebih baik. Banyak kaki tangan kerajaan yang peringkat bawah nih yang susah-susah. Lebih baik bantu apa yang bagus untuk pentadbiran kerajaan. Saya duduk di kerajaan dulu, saya tahu. Kertas pun susah. Kertas nih, kertas A4 nih pun susah. Kadang-kadang pakai duit sendiri nak kena beli. Ini hakikat, tak tahulah zaman sekarang nih. Zaman saya dulu seperti itu. A4 tak ada, nanti printer dawat habis susah. Kontrak macam ni macam tu. Lepas tu inilah berlaku nanti. Paksalah kita minta bantuan ni kontrak lah untuk nak belilah apa. Ini hakikat yang kita perlu terima. Walaupun saya tidaklah tinggi pangkat dalam kerajaan, tetapi saya tahu dulu bahawa rasanya macam mana. Alat tulis dalam pejabat pun susah. Ini tidak. 81 juta dibuang macam tu saja. Pada saya macam tu. Karena ini tujuannya untuk apa? Apa hal tujuannya? TV3 ada hari ini. Nak bercakap dekat media sosial seperti saya ni, tinggal cakap saja, free. Kalau nak cari cyber trooper, suruhlah macam apa yang kita tengok yang sebelum ni, yang sampai masuk mahkamah, cash duitnya apa macam, semua macam tu. Tidak perlu kita nak peruntukkan duit ke arah ini tanpa ada apa-apa asas. Kalau kata sebab nak ambil balik orang-orang yang dibuang kerja ni tadi, banyak lagi sektor lain kita boleh serapkan mereka. Bukannya ke tempat yang macam ni. Ini hanya nak ambil jawatan penting untuk menteri, ataupun untuk mana-mana ketua bahagian ke mana yang kau mau, kau letak dalam ni tujuannya untuk menguatkan parti saja. Inilah tujuannya pun kalau menurut saya. Jadi rakyat merungut lah. Kerana apa? Rakyat susah.
Kita tengok orang yang ada di Sabah Sarawak, di pendalaman ini, susah hidupnya. Di pusat membuat belanjawan senang aja. 81 juta. Saya harap benda ni tidak berlaku lah. Saya harap kerajaan harus menilai benda ni. Apapun, saya harap apabila suatu saat nanti berlaku, mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim naik, perkara ini tidak lagi berlaku lah, diselesaikan lah. Masalah pada negara kalau macam ni, pembaziran sana, pembaziran sini, lepas tu potong peruntukan yang sepatutnya tidak dipotong, diperuntuk, itu yang ditolak. Seperti saya tengok tadi, universiti apa semua ada semua yang dipotong. Hospital pun melibatkan pesakit buah pinggang, mereka tengok tadi ada yang dipotong. Bagai-bagai lah. Benda-benda yang sepatutnya tidak perlu diusik. Benda yang tidak sepatutnya mereka lakukan. So macam mana ni? Bila kita sebagai rakyat merungut, inilah yang kita mampu merungut pun. Apakah saya mampu merungut dekat depan menteri? Saya rakyat, tidak. Jadi harusnya seperti ini. Jadi saya share kepada kawan-kawan supaya kawan-kawan tahu, paham. Itulah jasa tu sebahagiannya kerjanya. Itulah kerana di media sosial dia mengatakan itu adalah cyber trooper kerajaan, dan ataupun senang ceritanya kalau dulu propaganda kerajaan punya lah jasa ni. Itu tugas dia. Dengar pun kita dah tahu. Kalau nanti diteruskan, kawan-kawan boleh tengok apa itu jasa, boleh pergi dekat Google ada. Okey kawan-kawan, dan sekian saja kritikan sedikit saya kepada sesuatu yang saya anggap tidak betul, pembaziran. So saya harap kawan-kawan pun sealiran dengan pemikiran saya ini, mengatakan ini sangat membazir. Okey kawan-kawan, so thank you di sini. Nanti kita sambung lagi. Okey, thank you.